Selamat lemai kau salam Sarawakku sayang. Boleh ngaku mai ke kita pengembai berita terpancar ke terus Ari TVS. Tu batang berita. Hujan majaknya di reban bomba nyikap diri di Song. Ampuh bah dipilih no sibu kenawiyat majak surut. Meri empas ke besai gagai ekonomi Sarawak. Isi berita. Hujan bangat kemajaknya di kenyau kemarin ujung kampuh bahnya di Suang Kapit. Ditiak keriput dari Komiti Penjaga Penusah Nganyat Negeri Sarawak, antara kandang dor tik napi penusah tu ianya kampung baru rumah John anak Ramban engau kampung Muibah Bleteh. Ku pemesai balai bomba engau penyah penusah Kapit, Irwan ditugur, tikas air majak niki. Pengudahnya tikas air di Batang Rajang majak niki nyentuak ngujung ke kandang dor bukai megak di tiki air. Okey, sebenarnya punca utama banjir ini adalah berlaku hujan di bahagian hulu Kapit, iaitu bila hujan di bahagian hulu, iaitu di bahagian hulu Balik dan juga Rajang. Jadi air itu akan flow air itu akan ke hilir, iaitu ke arah Sibu. Jadi bila flow air itu naik, dia akan ikut naik. Contoh macam sekarang ni, bila tak ada hujan di hulu, bahagian hulu, air itu makin lama makin surut. Itu yang jadi puncanya sebenarnya. Tajak pihak ku Irwandi nadai sebarang report tentang pengawak mindah ngangai palan alengen dua. Nangkan kenyak kenawiyat ngau sibu ti sebedau tuk megak di tiki air. Dia tuk majak surut serta ndak balat ampuh bakas selama. Perkara tu daripada Ketua Bomba Zon 4 Sibu, Janggan Muling, lebuh di kerandau pengarang berita TVS. Kena melalui pemantauan balai-balai kita di kawasan-kawasan tu sebelah petang ni dia banjir semakin surut kurang daripada cuaca yang agak panas dan tak ada hujan buat masa ini tak ada hujan daripada kawasan hulu lah. Buat masa ini terkawal dan kalau ikut fokus daripada ni kemungkinan sebelum petang hujan dan kita risau dan minta penduduk yang berdekatan dengan kawasan Sungai Rajang ni sentiasa berjaga-jaga lah dan menghubungi pihak-pihak berkenaan ataupun Jabatan Kecemasan untuk bantuan untuk kita bantu sama ada pemindahan ataupun penyelamatan di kawasan-kawasan tertentu. Nangkan kenya janggan megak minta peranak di kandang dornya seruran jaga diri lalu untuk nyuma air niki terus telefon pihak bomba. Sebedau tu nitiah ke Sekretariat Komiti Penjaga Penusah Nganyat Negeri Sarawak 11 kandang dor di Sibu kena empas lalu di Kenawiyat 5. Serikat Hornbill Network Konsortium Sendian Berhad nyerta dalam projek hartanah daripada oleh mantuk nyuman ke ekonomi di Sarawak.
Nyak jakuk kepada Menteri Muda Pemansang Pengawal Dagang Antarabangsa Angau Industri, Terminal Perindustrian Angau Pemansang Orang Berdagang, Datuk Muhammad Naruddin Majais, sentang projek rumah oleh Dimpu Seri Pertiwi Semeriang daripada serikatnya. Naruddin, serikatnya nyerta dalam pemansang hartanah madangka sidak mujur mutar ke penanggul berindari kena pangkat COVID-19, tajak pengawal dagang hartanah Maya Jam Diatuk kena pangkat. Serikatnya kuya meri empas ti besai kelebih lagi dalam aspek ramah, peluang gawak serta hasil penatai pemisi per kapita negeri. The message from Hornbill Network Consortium Sdn Bhd having proceeding into this industry is a sign of bravery. It's a brave venture on the part of the company. We hope that Hornbill Network Consortium Sdn Bhd will be doing well and able to show to the rest of the property sectors that we can fight against the negative impact, the negative effects of COVID-19, and that the economy of the state is slowly picking up. Nangkan kenyak Direktor Pengawal Ngurus Kemegak Ketuai Pemesai Eksekutif ianya Hanizam Hashim. Madaka projek Semariang Avenue tinggal 90 unit rumah pemesai 8.80 ekar lalu dipelabak tembuk kena November 2022. Unit rumah setingkat disedia ngau rega berengkah RM270,000, lalu rega rumah teres 2 tingkat berengkah RM400,000, ngau rumah berkembar berega RM380,000. This project consists of 90 units of affordable homes that is located near to Jalan Sultan Tengah, Putrajaya, Kuching, and in front of the Lala Taib Children Orphanage Complex, and we may God bless them always. We are seeing encouraging response for this project, and hopefully we will launch our second phase by June next year. Gerempuang berita nasional bernama Ngembuan Juluk dekat Begulai Samang Perintah Sarawak dalam ngerembai ke isi berita di kandang menua tu. Chief Editor ya Datuk Mota Hussein, pihak yang ngembuan tanggung pengawal kebesai dalam ngeripot ke pengerembai berita pemaduk baru negeri kelebih lagi di Sabah Engau Sarawak. Dan dalam konteks Sarawak ini kami lihat banyak lagi potensi untuk macam mana bernama boleh memain peranan yang lebih berkesan. Aspek-aspek contohnya berita-berita pembangunan, berita ekonomi juga. Selain itu kita memikirkan cara yang lebih besar mungkin boleh buatkan kolaborasi dengan pihak tempatan, misalnya pihak beli golongan belia, pelajar-pelajar di Sarawak untuk menghasilkan kandungan. Ia maksud kejakutnya pengudah nemuai ngagai Kepala Menteri Datuk Tinggi Abang Johari Tunopeng di Wisma Bapa Malaysia Sarituk tadi. Nambah kenyak kuya ia sudah dipadah tentang inisiatif Perintah Sarawak dalam menjalai ke program berita dengan Sarawak Media Group SMG ianya bernama Megak Dekat Ngambil Awak tu Begulai sama bagi berjalai ke pengawak tu enggau lebih efektif. Kami akan balik ini akan membincang strategi yang sesuai dengan juga cadangan. Kemudian kami akan berhubung dengan pihak SMG untuk melihat cara yang strategi yang kami boleh dapat pandang yang lebih berkesan. Bukan saja dengan SMG, malah semua pengamal media yang ada di Sarawak juga. Kongres seraku pengerja pengawal UPIS Perintah QPEX Sarawak udah minta ngemesai ke kandang Dordiau ungkup pengerja pengawal perintah di negeri Sarawak. Nya jaku kepada Ahmad Mali pengudah nemuai ngagai Kepala Menteri Datuk Tinggi Abang Johari Tunopeng di Wisma Bapa Malaysia Sarituk tadi. Antara lainnya adalah di kawasan Batu Kawah dan kawasan Telaga Air, dan di Sibu di kawasan Kemuyang, di kawasan Sungai di Kuching di kawasan Sungai Bakor, di Sibu di Kemuyang, di Bintulu di kawasan Jepak. Itu antara kawasan-kawasan yang telah dicadangkan untuk diagihkan kepada penjaga awam untuk membeli kawasan-kawasan tersebut, rumah-rumah di kawasan tersebut. Sebenarnya tu kuya Kepala Menteri udah madah ke dekat ngagak perengkah guna bakar rumah untuk pengerja pengawal perintah ngau rega ke oleh dibeli sida. Dia telah memberitahu bahawa strategi untuk menangani isu perumahan di mana beliau menyatakan bahawa beberapa tempat dan lokasi telah dikenal pasti untuk membina perumahan-perumahan ini dan
dan juga boleh diagihkan untuk peluang penjualan awam untuk membeli ataupun mendapatkan rumah dengan harga yang berpatutan. Nadai kes positif direport ke Saritu di Sarawak. Tumandang ke penyampau semua kes positif COVID-19 di Sarawak mengkang 699 itik kes. Nitiah ke penerang dari surat berita JPBNS, kluster COVID-19 ti benuang aktif ianya kluster alam di Bintulu meruan 8 itik kes. Nangkan kenya 5 itik kes baru ti udah suman engkau dikemendar ke Pansut Ari Hospital Bintulu. Ianya 3 kes, engkau Hospital Besar Sarawak ianya 2 itik kes. Lalu tu menjadi ke penyampau semua kes positif COVID-19 di Sarawak. Ti udah suman lalu dikemendar ke Pansut Ari Hospital nakak ke Saritu ngelui 674 ikut orang tok ke 96.42%. Urung 6 ikut agi diperubat bak ward isolation hospital, 4 kes benon diperubat di Hospital Bintulu, siku di Hospital Sarawak, engkau siku agi di Hospital Miri. Dikena ngerancak kesukut dagang temuai di Batu Kitang, rampak menua di kandang dornya mesti dikemanah tikas. Tuk nyengkawang pemansang infrastruktur ti ngembuan potensial meri impak positif ngagai peranak ti diau di sitanya. Dikena nyapai juluknya, pelian pemansang tebing sungai udah dilangkah ti mungko 5 buah kampung di Batu Kitang. Perambut tu udah dipadah ngagai Menteri Dagang Temuai Seni Ngamen Nasal, Datuk Seri Nancy Shukri, tu undang Siti Berita ke mana. Chairman Kaunsil Negeri Padawan, Lo Kie Chiang, madah ke projek tu dekat nambah ke sosioekonomi peranak ti diau di sitanya. Batu Kitang Jaya, Batu Kitang Lama, Lidah Tanah, Bukit Panco, Bunga Lampang. Dan saya nampak ini 30 juta dengan investment akan membawa juta-juta dia peluang dan pendapatan kepada 5 kampung sini. Lo Kemegak Kabang Kunsian Negeri Adun Batu Kitang ngarap ke ketuai komuniti ngau peranak ti diau di sitanya uliah bergempung nyaga pemersi laban kandang do Padawan andang unik engkau sungai serta palang dagang temuai. Nangkan kenya ketuai kaum Batu Kitang megak ngarap ke kampung Sidak uliah ngasai ke pemansang. Zon 1, Zon 2 dan Zon 3. Zon 3 itu meliputi 5 kampung. Jadi kami di sini memang mengharapkanlah pembangunan oleh kerana Batu Kitang itu dah dinaik taraf menjadi satu adun. Jadi selayaknya kami mendapat pembangunan yang seadil-adilnya daripada kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Bisik jalai, bisik meh pemansang. Nyak Kukaban Kunsel Negeri Aduan Demak Laut, Dr. Hazlan Abang Hipni lebuh ditemu pengarang berita tentang jalai pesisir tidak digagak di sitanya. Kut Dr. Hazlan langkah jomatannya, dia tu nyauka tembu ungkut pemain rakyat kelebagi lebuh ya tembu ilah. Jalan pesisir adalah satu projek yang akan membuka dan memajukan kawasan-kawasan pesisir kita di mana terdapat banyak kampung. Dan untuk membangunkan sesebuah kawasan kampung, kita memerlukan jalan. Kalau ada jalan, maka adalah pembangunan. Jadi sebahagian daripada kawasan yang belum ada connectivity, belum ada accessibility adalah di antara Bakor dengan Buntal, which is so near yet so far. Dia dekat tapi jauh. Jadi jarak jalan itu hanyalah 8.5 km. Itu saja. And then just one small bridge. Kos pun dalam 200 juta. And it can open up the area. It can mean so much to the people. Dan kita boleh membuat perancangan yang lebih teratur lah, terutama sekali perumahan, resort dan sebagainya. Ya, jadi tempat itu akan lebih membangun dan lebih maju lah, dan keuntungannya adalah kepada rakyat. Ya. Jalan itu sekarang dalam design phase, tengah design dan hampir siap. Selepas design dia akan tender lah, dan selepas tender dia akan mulakan projek. Ya, itu adalah peruntukan belanjawan tahun lepas. Ya. So the peruntukan is there already. It's not something that we have to apply. It's already approved lah by the state government.
Ia berjakut bunyinya pengguna berjadi ke program Initiative Organisation DBKU bergulai ke komiti di Kampung Senari hendak lama ke udah. Nangkan kenya ia megak mada ke jumatannya dekat nyambung sekedar kerana menua pesisir di Sarawak. Satu lagi projek yang besar yang sedang dalam perancangan dan hampir-hampir diluluskan, saya rasa semua tahulah, kerana ianya telah pun diumumkan sewaktu pelancaran Jambatan Bako yang baru. Jambatan Bako, kita dah pun ada Jambatan Bako yang kita tunggu beberapa puluh tahun, akhirnya ada Jambatan Bako. Dan selepas Jambatan Bako akan ada satu lagi jalan menuju ke Kampung Buntal. So Bako Buntal akan dihubungi dengan satu jalan. Maka dengan itu lengkaplah jalan pesisir, projek jalan pesisir daripada Teluk Melano sehinggalah ke Rampungan, dari Rampungan pergi ke Buntal tempat ke Damai, balik pada Damai pergi Buntal, dari Buntal boleh pergi Bako, dari Bako boleh pergi Tanjung Bako, dan dari Tanjung Bako boleh pergi Serahan dan terus ke Sepuyau dan seterusnya. Ini barunya complete the missing link di dalam projek jalan pesisir Sarawak. Ya, itulah missing linknya. Bako Buntal dia mesti di link supaya bukan saja projek itu complete, tetapi juga boleh membuka kawasan tersebut untuk pembangunan seterusnya di masa-masa akan datang. Beritanya tadi dikenal ngujung ke berita Iban TVS bakal kelemah itu. Aku Prisla John, madah ke diri mupuk dulu. Terima kasih.